Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah min niyyati ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a lil huda wad dalala ala al khair ibtigha'a wajhillah wa maghdatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina 'ammah أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita meneruskan setelah kita bercuti selama seminggu. Orang tanya cuti apa? Cuti staycation. Gitulah inilah cuti-cuti pada musim-musim kita dalam tempoh ujian ini. Jadi pada malam ini insya-Allah akan kita meneruskan perbincangan kita, pembacaan kitab Safinatun Najah, syarahnya Misbahud Dujah. Cuma hari ini bezanya kita dah pindah channel. Pindah channel. Kalau dulu kita masuk channel Ana kan, masuk channel Ustaz Syed Mustafa, tapi atas permintaan channel tersebut dipindahkan kepada channel khas. So sekarang ni kalau pergi YouTube cari channel Al-Bidayah atas usaha saudara Mubarak dan Arif, maka terbinalah satu channel baru. Jadi link yang diberikan tu channel baru. So kepada yang menonton, untuk dapat notification setiap minggu, sila subscribe channel baru ini. Okay. Dan channel ini khusus semua video-video yang lalu tentang kelas Al-Bidayah ini ada dalam channel ini, khusus untuk kelas ini saja. Mungkin kita akan jadikan dia satu channel yang eksklusif. Bukan. Wallahu alam. Tengoklah macam mana nanti. Okay, so pada anda yang tak ada dalam grup Al-Bidayah, grup WhatsApp, tak ada dalam mana-mana grup, untuk mendapatkan apa kata orang tu, dia punya notification mingguan, sila subscribe. Sila subscribe ke channel yang baru ini. InsyaAllah mulai minggu ini kita akan menggunakan channel ini untuk menyiarkan secara langsung daripada tempat ni lah, tak boleh beritahu kat mana tempat dia, di alam maya. Kita berada di alam maya secara live. Sila subscribe channel Al-Bidayah 226. Okey, walaupun kita mulakan kelas ini dengan kitab Bidayatul Hidayah, bagi mereka yang baru pertama kali ataupun belum pernah mengikuti kelas sebelum ini, sekarang ini kita sedang menggunakan kitab Misbahud Dujah, syarah Safinatun Najah. Kita lebih memfokuskan kepada perbincangan isu-isu fikih, yang mana hari ini kita masih lagi membincangkan bab tahara, bab tahara, dan akan disambung pembacaannya sebentar nanti. Kita akan sambung pembacaannya insya-Allah sebentar nanti. Okey. So untuk itu, untuk tidak membuang masa, siapa yang nak baca hari ini, kita akan belajar adab. Tapi kalau mereka yang mengikuti kelas Al-Bidayah daripada awal, sebenarnya kelas Bidayah ni kelas yang kita dah mulakan sejak tahun 2019. Teranjat 19. Nazri pun belum lahir. Okey.
Tahun 2019. Nazri lahir tahun berapa? Oh, ada dah lahir. 90-an diri patutlah dia lain Okey, kelas Bidayah kita mulakan pada tahun 2019 kita mula dengan kelas fizikal kemudian bila COVID mula merebak, kita terpaksa gunakan cara virtual dan alhamdulillah sehingga hari ni kita ada virtual dan fizikal adalah beberapa orang ni di depan saya ni kerana kita tidak dapat berkumpul secara beramai-ramai seperti yang digariskan oleh pihak berwenang betul macam betul ya. Okey, jadi kita adakan kelas ini setiap minggu dan alhamdulillah mereka yang mengikuti siaran ini juga bertambah, tapi tak tahulah selepas ni macam mana, adakah berkurang ataupun tidak, tertakluk kepada masing-masing lah ya. Dalam kita menuntut ilmu ni banyak cabaran dia. Dalam kita mencari ilmu pengetahuan, dia bukan satu perkara yang senang. Kalau ilmu tu senang, semua orang jadi ulama. Kalau ilmu tu senang dituntut, semua orang jadi ulama. Tapi ilmu tu tak semudah itu. Ilmu ini perlukan al-itqan. Dalam menuntut ilmu ni kita perlu bersifat kata orang tu konsisten dan juga ada determination. Dalam bahasa Melayu apa? Kegigihan. Mesti nak gigih dalam menuntut ilmu. Hari ni orang suka forward video. Kan? Forward video yang sesuai dengan dia je. Kan? Jadi apa yang dia rasa suka kena dengan apa yang dia nak cakap, itu yang dia forwardkan. Bila kena video yang kena batang hidung dia sembunyikan. Itu salah. Itu salah. Itu namanya menyembunyikan sesuatu yang tak patut disembunyikan. Sebab tu macam mana pun menuntut ilmu, jangan menuntut ilmu melalui video. Sebab video nanti kita akan dapat sebahagiannya. Sebab tu kita baca kitab. Bila kita baca kitab, daripada kulit ke kulit, kita baca semua yang kita suka, yang kita tak suka, yang kena kat batang hidung kita, yang kena kat dekat muka kita, kena sepak, kena tempias, kena apa, kita baca. Tapi kalau kita cuma cari video-video dekat Google, saya nak tahu masalah ni, saya cari. Dia dapat itu je. Yang mana yang dia nak belajar je, yang dia tak nak belajar dia tak nak tahu. Ini satu perkara yang kurang baik dalam adab-adab menuntut ilmu. Jadi saya nak minta kalau kita belajar kitab ni, kita baca daripada awal sampai akhirnya. Bagi yang baru mengikuti video hari ni, sila ikuti video daripada awal. Baru anda betul-betul mencari ilmu. Bukan mencari apa yang anda suka. Janganlah sampai kita menjadi sebahagian daripada golongan yang afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Allah kata dalam Al-Quran, adakah kamu ni beriman dengan sebahagian daripada kitab, daripada apa yang diturunkan, dan sedangkan yang lain yang kamu tak suka, kamu tak nak beriman dengannya? Ini yang perlu kita semua sedari. Memang menuntut ilmu itu tidak mudah. Nak melaksanakan perintah Allah pun tidak mudah. Sebab tu ada hadis yang mengatakan bertakwalah seberapa yang kamu mampu. Bertakwalah kamu seberapa yang kamu mampu. Kerana apa? Ada perkara tu kadang-kadang kita nak boleh menerima, kita tak boleh nak meneruskan dan sebagainya. Itu ketakwaan kita lah. Tertakluk pada takwa kita. Tapi kita kena belajar semua. Kadang-kadang kita tak selesa. Yelah, siapa yang suka baca benda yang kena kat muka dia? Kan saya pun tak suka. Kita rasa macam alamak. Tapi itu hakikatnya lah. Itu hakikatnya. Kita menuntut ilmu ni untuk menyedarkan kita. Lebih baik kita sedar apa yang kita buat ini dan ditegur melalui bacaan. Orang yang buat kesilapan dan dia sedar kesilapan itu lebih baik daripada orang yang buat kesilapan tapi dia rasa dia betul. Tak ada orang nak sedarkan dia, atau tak boleh nak terima
Apabila orang menyedarkan dia, perkara tu lebih bahaya. Okay. At least kalau kita buat kesilapan, kita sedar, kita boleh bertaubat. Kalau kita buat kesilapan, orang tegur, kita boleh tersedar diri. Maknanya Allah masih sayang kita, masih nak berikan kita petunjuk. Tapi kalau kita sampai pada tahap yang kita buat kesilapan pun kita tak boleh terima yang kita buat kesilapan, dan kita rasa kita betul sepanjang masa, itu dah tahap bahaya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada dikaburi ataupun ditutup daripada melihat kebenaran, walaupun kebenaran itu pahit untuk kita. Okey, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala juga membantu mereka-mereka yang tertutup daripada kebenaran ini agar dibukakan, supaya mereka dapat menerima kebenaran itu walaupun pahit. Sama-samalah kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tidak terlepaslah kita ini daripada melakukan kesilapan dalam kehidupan. Okey. Jadi itu je pesanan hari ini, ialah supaya kita bila belajar ilmu, belajar keseluruhannya, ambillah satu kitab, mulakan dengan membaca kitab-kitab yang kecil, mulakan dengan berguru dan bertanya soalan-soalan yang perlu. Okey, so hari ini kita nak baca bab apa? Muka surat berapa? Muka surat 79. Okey, tajuknya adab-adab adab-adab ketika membuang air kecil dan juga air besar. Air kecil dan air besar ni buang air je kerja dia. Tapi itulah istilah orang Melayu, dia tidak bukan bermakna membazir. Okey, siapa nak baca hari ni? Saya nak tengok kalau di dalam sini kita ada 15 orang yang sedang menonton. So yang sedang menonton, kalau ada apa-apa soalan bolehlah apa pula kelas ni nak dia pergi? Lain kelas pula dia masuk. Maaf ni channel baru Okey, ahlan bikum. Imran ada, Kasran ada, Mac Mini, Ibrahim ada kat dalam. Saudara Arzami pun ada sama-sama dengan kita. 17 orang sedang menonton. Okey, so silakan. Bismillah. Adab-adab ketika membuang air kecil, kencing dan air besar. Antara adab-adab yang perlu dijaga ketika membuang air kecil dan air besar ialah: yang pertama, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya apabila berada di tempat yang terbuka seperti di padang atau dalam semak. Haram juga menghadap kiblat atau membelakanginya jika ada dinding tetapi jarak antaranya dan dinding itu lebih daripada 3 hasta, atau dekat dinding tetapi dinding itu rendah dan tidak sampai 2/3 hasta. Okey. So ini adab pertama. Adab, bila kita kata adab ini sesuatu yang sebaiknya kita buat. Sebaiknya kita buat. Jadi selalu nak, bila cari kiblat, bila nak solat, rupanya nak buang air pun kena cari kiblat juga. Tapi bukan untuk menghadap kiblat, untuk elak daripada menghadap kiblat. Okey. So ini kita kena baca kat sini betul-betul apabila berada di tempat terbuka. Jadi kita ni berada dalam toilet tak apa. Okey, alamak selamat kalau tak balik semua kena hack dinding. Hack dinding rumah, pindahkan, alihkan, bahaya tu. Ini sekiranya kita berada di tempat yang terbuka. Zaman dulu kita tahu orang kalau buang air dia masuk hutan. Okey, orang kalau buang air kat padang pasir dia pergi jauh-jauh time tak ada orang. Jadi mereka ni tahu, dia tengok matahari, bayang-bayang, tengok angin, tengok apa, dia tahu kiblat kat mana. Jadi diorang akan mengelak daripada menghadap ataupun membelakangi kiblat. Tapi kalau kita nakkan rumah kita katakanlah ada yang akan beli rumah baru,
ada yang nak beli rumah baru ataupun berumah baru, masa buat renovation boleh juga cuba usahakan untuk tidak menghadap kiblat walaupun berada dalam keadaan yang tertutup. Tapi yang lebih penting ialah kalau kita berada di tempat terbuka. Itu yang kita kena elakkan, sama ada di padang ataupun dalam semak. Okey. Kalau ada dinding dia kata tapi dindingnya jauh. Dindingnya jauh pun tak boleh. Tapi alhamdulillah rumah toilet tu ada rumah kecil kita, kecil aja. So kalau rumah orang kaya-kaya kan toilet dia besar kan. Jadi bila toilet dia besar tu dia kena tengoklah kat mana dia punya dinding berapa jauh. Kita punya toilet kecil, betul? Sebab tu panggil rumah kecil. Jadi tak ada masalah sangat. Kalau toilet besar, kadang-kadang kita pernah masuk kan rumah orang, dia punya toilet dah macam satu bilik. Satu bilik tidur. So macam itu pun mengikut pandangan daripada kita idaman menuntut ini pun tak boleh menghadap kiblat. Okey, tak boleh menghadap kiblat. Ataupun dia punya dinding terlalu rendah pun tak boleh menghadap kiblat. Okey, terus Jika semua syarat ini dipenuhi atau dia berada di dalam tempat yang memang disediakan untuk membuang air seperti tandas, tidaklah haram menghadap kiblat atau membelakanginya. Ibid. Walau bagaimanapun disunatkan tidak menghadap atau membelakangi kiblat apabila membuang air di dalam bangunan. Itu yang kata sunnah. Sunat walaupun kat dalam rumah. Sekarang semua rasanya tengah fikir, Amir tengah fikir, toilet aku kat mana duduk menghadap kiblat ke tak menghadap kiblat. Kalau Amir punya rumah sekarang tak apalah, kalau menghadap. Nanti kalau Amir dah berumah tangga dan ada rumah sendiri, boleh buat renovation, boleh bagi tahu sebab sunnah. Okey, terus Di dalam syarah kepada kitab At-Tanbih, Imam Nawawi mengatakan ta'lil sebab yang sahih ialah apa yang dijelaskan oleh Al-Qadi Husain, Al-Baghawi, Ar-Ruyani dan lain-lain, iaitu arah kiblat adalah suatu yang agung. Oleh itu, wajib menjaga keagungan arah kiblat di tempat yang terbuka. Okey, ini di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Disebutkan bagaimana taklilnya. Kenapa tak boleh menghadap kiblat? Kiblat tu apa? Kiblat tu apa? Direction. Arah. Arah menghadap Kaabah. Okey, Kaabah berada di kota Makkah. Menurut kajian, kedudukan Kaabah itu betul-betul berada di tengah-tengah dunia. Center of the earth. Kedudukan Kaabah tu Allah pilih dibina Kaabah tu, kalau mengikut kajian orang Islam yang jujur dan ahli-ahli ilmu geografi, bila dikira-kira yang betul-betul tengah-tengah dunia itu Kaabah. Sepatutnya waktu standard perlu ambil waktu Mekah, sebab dia betul-betul berada center of the earth. Okey. Sebab tu saat pernah disebutkan bahawa putaran tawaf itu memberikan kesan kepada pergerakan bumi ini. Itu semua kajian-kajian lah yang menunjukkan betapa pentingnya ada manusia yang melakukan tawaf. Kalau berhentinya tawaf itu akan menjejas pergerakan bumi dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sebab tu agaknya cuaca tak menentu. Sebab tu hari Covid kan tak boleh pergi, tak boleh buat tawaf, tak boleh buat apa. Cuaca kita musibah, keadaan dunia dan sebagainya. Itu semua wallahu a'lam. Kita pun tak dapat nak pastikan, sebab yalah, benda-benda macam ini orang takkan nak buat kajian kan. So center of the earth Allah pilih. Dan kalau kita tengok dia punya arah tu ada 4. Okey, Allah letakkan simbol Kaabah itu daripada 4 penjuru, 4 penjuru. Di mana pun fa ainama tuwallu fa thamma wajhillah. Kat mana pun kamu menghadap, hendaklah menyebut nama Allah. Hendaklah menyebut nama Allah. Jadi tempat tu, direction tu is a holy direction.
pernah orang kafir mengatakan bahawa orang Islam sembah batu. Okey, pernah dengar? Kalau biasanya kan pernah dalam satu jidal perdebatan berdebat di antara orang Islam dengan orang kafir, bila ditanyakan tentang Kaabah ini, kita kata orang-orang, sebahagian manusia menyembah patung, dan mereka menuduh, oh tak, tapi kamu menyembah batu. So kalau orang tanya macam itu, nak jawab apa dia? Why you face rock? Kaabah, kenapa? Macam mana nak jawab? Yelah, apa simbolnya Kaabah tu? Kenapa kita menghadap Kaabah? Okay, agama ataupun syariat sebelum Islam, mereka semua menghadap Baitul Maqdis. Mereka menghadap mengarahkan pandangannya pada Baitul Maqdis. Hatta pada permulaan Islam itu juga umat Islam menghadap Baitul Maqdis. Sebab kalau kita pergi ke Mekah, ada satu masjid, namanya masjid apa? Qiblatain, yang ada dua kiblat. Ada dua kiblat. Jadi dalam masjid tu sendiri pernah disolatkan mengikut dua direction. Sebab tu namanya Qiblatain. Masjid Qiblatain. Tapi dalam Al-Quran Allah menyebutkan, dah mengatakan pada Rasulullah SAW bahawa Allah tahu yang jiwa Rasulullah ini amat cintakan kota Mekah. Sebab tu ada kata-kata mengatakan hubbul mencintai negara sebahagian daripada iman. Kerana kecintaan yang kuat Rasulullah itu kepada kota Mekah. Rasulullah kena hijrah daripada kota Mekah tu satu keterpaksaan, tapi Rasulullah gunakan, tetap menyahut. Kerana apa? Kerana nak memastikan Islam berkembang, Islam selamat. Sebab tu kadang-kadang kita kena tinggalkan benda yang kita suka demi maslahah yang lebih besar. Dalam kehidupan ni, tak semua benda yang kita suka itu adalah baik untuk kita. Banyak contoh-contoh dalam sejarah, tapi Rasulullah tu terlalu mencintai kota Mekah, tapi terpaksa tinggalkan juga demi maslahah yang lebih besar. Yakni demi Islam. Bayangkan kalau malam tu Rasulullah tak berhijrah, apa berlaku? Apa yang akan berlaku? Kalau tidak berlakunya hijrah pada malam tersebut, siapa yang berada di luar rumah Rasulullah? Apa yang berlaku pada malam hijrah tu? Dibunuh. Dah ada konspirasi untuk membunuh Rasulullah pada malam itu. Allah beritahu pada Rasulullah, orang-orang Arab telah memilih daripada setiap satu kabilah satu orang pemuda, kumpul kat depan rumah tu malam tu, mereka akan berkumpul dan mereka akan menyerang Rasulullah serentak. Jadi tidak ada tuduh menuduh siapa yang bunuh Rasulullah. Sebab tradisi orang Arab, mereka ini sangat setia dengan kabilah. Sangat setia dengan kabilah. Kalau katakanlah kabilah Rasulullah daripada Bani Hashim dibunuh oleh katakanlah Bani Tamimah, katakan, ataupun Bani Umayyah, Bani Hashim akan menuntut bela di atas kematian satu orang tu, satu kabilah akan attack. Tak kira lah apa kefahaman ke apa, tak, dia kira you bunuh satu orang kita, macam you are attacking the whole kabilah. Macam sekarang gangster style lah. Saya tak tahu siapa pernah jadi gangster kat tangan. Tak berani lah kan. So dia macam itu kan, jangan touch orang kita macam itu. Jadi untuk mengelakkan daripada satu kabilah saja yang akan di-attack, mereka berpakat pilih setiap pemuda satu wakil. Ramai-ramai attack. Siapa nak attack siapa lepas ni? Kita sama-sama main kerja.
Jadi malam itu Rasulullah berangkat meninggalkan kota Mekah. Kalau Rasulullah tak berkorban sedemikian sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan itu yang Rasulullah lakukan, mungkin kita tidak menemui agama yang indah ini, agama Islam. Mungkin lusa ramai-ramai kita sambut Christmas, kan? Tapi kerana pengorbanan Rasulullah SAW, tapi jangan salah anggap, ada juga orang sambut. Itu lain lah, itu lain cerita. Tapi maksud saya adalah mungkin Islam tak sampai pada kita, kan? Kerana Rasulullah telah dibunuh pada malam tersebut. Kerana kecintaan Rasulullah pada kota Makkah itu, Allah hadiahkan, seolah-olah memberikan hadiah kiblat menghadap Kaabah. Tapi kenapa Kaabah? So kalau misalnya kata ada persoalan orang bukan Islam yang curious, why do you face the Kaabah? Adakah kamu menyembah batu? Jawapannya tidak. Kaabah itu hanyalah satu simbol kesatuan. Okey, satu. So dalam kena catat dalam Islam semuanya balik pada satu. Allah yang satu. Apa bukti kita tidak menyembah? Apa bukti kita tidak menyembah batu? Sebab kalau kita sembah batu, bila kita semayang ke atas bangunan tinggi, mungkin kita dah tunduklah pasal nak cari batu tu kat bawah, kan? Atau kita berada di atas kapal terbang, mungkin kita tiarap semayang. Tapi tak, kita tetap berdiri. Sebab yang kita menghadap adalah satu arah. Satu arah yang sama, menghadap Tuhan yang satu atas perintah Tuhan yang satu, menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang bersatu, yang menyatu padukan. Kalau orang putih kata apa? United. Itu penting. Agama yang united. Jadi itu satu yang menyatu padukan, bukan kerana menyembah batunya. Sebab itu ia adalah satu arah, dijelaskan oleh Qadhi Husin Al-Baghawi, Ar-Ruyani dan lain-lain. Ini imam-imam dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa kiblat adalah satu arah yang agung. Oleh itu, takkanlah kita buang air cari kiblat untuk menghadap kiblat. Okey, benda-benda lain kita menghadap kiblat. Bila kita menghadap kiblat? Solat. Bila lagi kita menghadap kiblat? Tidur. Sembelih. Lagi? Minum air menghadap kiblat. Bagus. Kalau makan menghadap kiblat juga. Okey, kesucian mati menghadap kiblat. Nanti kita nak tanam, bila ditanam nanti kita juga makan menghadap kiblat. Bila kita uruskan jenazah, kan, sementara tunggu penguburan pun kita akan aturkan jenazah itu menghadap kiblat. Tapi buang air jangan menghadap kiblat. Azan menghadap kiblat. Okey. Okey. Seterusnya, muka surat yang seterusnya, yang kedua, tidak dilakukan pada air yang tidak mengalir. Air tenang seperti dalam perigi atau parit yang tidak mengalir airnya, sama ada air banyak atau sedikit. Okey, so maknanya air yang tenang, air yang bertakung. Okey, maknanya jangan buang air kat dalam tu lah. Jadi air kotor nanti, kan? Okey, terus yang ketiga, tidak dilakukan di bawah pokok buah-buahan walaupun ketika tidak berbuah. Tahu jangan kencing ataupun buang air besar di bawah pokok walaupun tak terbuah, nanti rasa ni lain pula. Okey. Yang keempat, tidak dilakukan di jalan raya. Yang kelima, tidak dilakukan di lubang kerana kemungkinan ada jin dan binatang di situ. So kalau ada lubang, jangan nampak lubang pergi buang air kat dalam lubang tu. Sekali kena ngap, tak tahu apa yang keluar daripada lubang tu, kan. Mungkin ada ular, mungkin ada apa? Rabbit. Rabbit kena bawa hat, magic tutup. Mungkin ada katak ke, dah hujan dia rasa, kenapa lah hujan hari ni rumah aku. Rupanya ada orang buat kerja dekat rumah dia. Dan kemungkinan ada jin.
Tu yang kena sampuk tu. Kan? Jin pun geram juga, rumah aku baik-baik engkau kasih benda macam ni. So jangan buat dekat lubang-lubang. Okey, kemudian Yang keenam, tidak dilakukan di tempat berteduh. Yang ketujuh, tidak bercakap-cakap ketika membuang air kecil dan air besar, kecuali apabila sangat perlu sahaja. tidak bercakap-cakap. Ni penting tau. Sebelum tu, tidak dilakukan di tempat berteduh. Maknanya tempat berteduh tu tempat orang duduk, tempat orang berehat. Kalau zaman sekarang, tidak dilakukan di dalam lift. Ngaya muka je. Masuk lift pun ada juga. Bertamadun. Apa dia? Tangga pun ada, yes. Tangga yang tempat-tempat tersembunyi ni bangsa kes dah tak tahan ni. Kes dah tak tahan, habis tangga pun jadi. Jadi tangga tu pesing je bau dia kan. Ini golongan yang tidak bertamadun. Okey, kita orang Islam jangan buat macam tu. Okey. Dulu kecil-kecil pernah buat Tidak bercakap-cakap ketika membuang air kecil dan air besar, kecuali apabila sangat perlu. Maknanya dalam toilet jangan berbual. Kadang-kadang orang buat business deal dalam toilet. Sekarang kan ada handphone. Dia tak berbual dengan kita. Dia jawab, buat. Hukumnya makruh. Okay? Jadi dalam toilet tu senyap. Orang ada business. Business lain. Okay? Jangan buat-buat. Lepas tu, kita kalau pergi Jepun, pernah pergi Jepun? Pernah pergi Jepun? Pernah? Toilet dia macam mana? Saya rasa toilet orang Jepun paling bersih dalam dunia. Lepas tu, siap ada background lagi kalau nak. Kita tak nak orang tahu kita buat apa kan? Boleh picit bunyi burung. Jadi orang tak dengar kita tengah punya suara. Bunyi burung lah, bunyi tak tahu bunyi guru ke apa tak tahu. Tapi bunyi-bunyi ni ada dalam toilet dia. Okey, bersih. Sebab mereka ini telah dididik. Bila kita tanya macam mana bila kita pergi sekolah dia, memang dididik daripada sekolah lagi. Budak-budak yang masuk toilet lepas buang air, mesti keluar toilet dia mesti bersih. Dia kena lap kering. Walaupun toilet kat sana ada bidet tau, ada spray tau, gunakan air tau, tapi tak basah. Masuk toilet masjid, kau banjir ke? Habis berserak semua. Tak tahu dia cibuk ke dia cuci toilet sekali. Itu budaya kita. Tapi budaya ni penting. Budaya mereka tu daripada kecil dididik. Dan mereka memerlukan satu generasi untuk mengubah satu tabiat. So, begitu mereka tidak bercakap-cakap. So, untuk kita, ajarkan anak-anak kita. Ajarkan juga anak-anak kita. Kalau kita dalam toilet, jangan sibuk nak ketuk. Kan? Nak ini. Allah, aku tengah ni. Itulah juga dia nak pergi tanya tu, nak pergi. Dia tahu kita dalam toilet, tengok tak ada, dia tak panggil. Kecuali kalau perlu. Kita terjatuh ke, pengsan ke dalam toilet, tersangkut ke kan. Dan kita terpaksa cakap. Tapi every time nak berbual, bila bapak dia dalam toilet, baru dah dicari bapak dia. Kan? So kat sini bapak jangan layan. Nanti tunggu dia nak berbual. Sekarang lagi ada apa? Dalam toilet tengok video. Bawa masuk handphone. Kan? Ini semua mendatangkan penyakit. Tahu kan? Kalau kita duduk dalam kondisi buang air tu terlalu lama, dia boleh mengeluarkan dan buah-buah yang sewaktu dengannya. Boleh mendatangkan penyakit. Sebab apa? Kita berada dalam posisi yang meneran dan sebagainya, boleh datang penyakit. Ini yang suka sekarang. Siap tengok satu episod lagi dalam toilet. Dan juga menjejas orang lain yang nak menggunakan tandas. Sebab itu disebutkan sebagai qada hajat dalam bahasa Arab. Menunaikan hajat. Kita masuk tu sebab ada hajat. Tak ada hajat jangan masuk. Jadi toilet tu biar bersih. Tapi jangan macam bilik tidur.
Sebab kalau macam itu orang tak nak keluar. Cantiknya toilet dia. Tapi bersih, teratur. Right? Cukup. Untuk kita berada dalamnya bila kita perlu. Jadi bercakap-cakap ketika membuang air kecil dan air besar adalah tidak boleh dan tidak digalakkan. Kecuali kalau perlu. Ada benda dan dia nak cakap. Okay. Itu pun cakap 1-2 perkataan je. Tak payah nak bercerita. Sebab lagi satu, toilet kita ni bila bercakap, 1 blok dengar. Kan? Sebab the sound travel lah. So, berhati-hati. Kemudian tidak menghadap. Yang ke-8, tidak menghadap matahari dan bulan dan tidak membelakangi keduanya. Kerana keduanya adalah tanda kebesaran Allah dan kekuasaannya. Sama macam tadi. Bukan pasal apa, kerana itu adalah tanda kebesaran Allah. Okey, kemudian dalam kitab-kitab lain ditambah. Yang pertama, sunat berlindung daripada pandangan manusia. Maknanya kalau perlu di tempat yang terbuka, carilah belakang pokok ke. Kalau padang pasir tu carilah yang ada bukit ke. Jangan sampai manusia nampak. Okey, kemudian yang kedua, tidak membawa bersama-sama sebarang benda yang ada catatan nama Allah, nama Nabi, nama malaikat, Al-Quran dan seumpamanya ketika membuang air. Maksudnya apa tu? Ni selalu orang tanya. Nak masuk toilet boleh tak? Nak bawa apa? Nak bawa Quran. Yang kau pergi bawa masuk toilet bawa Quran buat apa? Okay. So kat sini kata tak bawa sebarang benda yang ada nama Allah kerana menghormati. Sekarang orang pakai cincin. Cincin yang ada khatam. Ada nama Allah, ada Muhammad Rasulullah, ada sebagainya. Itu pun tak boleh bawa. Sebab itu semua nama-nama suci. Okay? So, tapi kalau kita masuk public toilet katakan dalam cubicle yang tak boleh. Tempat cuci tangan tu semua masih okey. Jadi kalau perlu tinggalkan kat luar. Kalau kita dah tak ada tempat nak taruh mana, tinggalkan dekat luar. Macam mana pula kalau bawa handphone yang dalamnya ada Al-Quran? So pastikan wallpaper kamu bukan nama-nama Allah. Kalau nak masuk toilet, tukar. Dan pastikan aplikasi Al-Quran, selawat, doa-doa, okey, semuanya dimatikan. Tapi sebab tu benda-benda macam ni kita kena jaga. Sekarang baju-baju pun ada juga. Tapi tengok dululah, kadang-kadang baju tu bukan Quran. Orang tengok tulis Arab aja Quran. Kadang-kadang dia tulis Jawi, tim bakar lemak pun dia kata Quran juga. Dia kata Quran juga untuk boleh pakai ni. Padahal bila baca tim bakar lemak, tak ada apa-apa tu. Dia tulis Jawi dah. Pantang. Sekarang orang-orang asal tulis Arab dah. Tak boleh masuk. Rumi macam mana? Macam uniform group nama orang kebetulan Muhammad. Tak digalakkan. Kalau boleh buka lah. Tak digalakkan. Tapi tak bukan maknanya apa tak berdosa ke apa. Tak cantik lah. Adab. Terutama kalau nama tu bukan dinamakan, disebahkan kepada Nabi sendiri. Muhammad Rasulullah tu tak boleh lah. Itu sebaiknya jangan. Nama malaikat dan sebagainya ketika membuang air. Okey. Terus Yang ketiga, tidak melihat kemaluan dan najis yang keluar. Yang keempat, seeloknya tidak kencing berdiri. Rasulullah SAW pernah melakukan dalam keadaan berdiri kerana untuk menunjukkan keharusannya. Dan yang kelima, menggunakan alas kaki. okey. So tidak melihat kemaluan dan najis yang keluar. Ini adab. Okey. So kita jangan tengok apa yang keluar. Jangan main-main lagi dengan benda yang keluar. Ada yang tak nampak. Sebab perut mengatasinya. Okey, nak tengok pun susah. Okey, tapi memang tidak
mengikut adab lah sebab tu kita kata malu, namanya pun kemaluan. Besar kemaluannya kalau melihat kemaluan sendiri. Okay? So benda-benda macam ni kita jagalah adab. Apa yang keluar pun kita tak payah nak tengok, kecuali kalau memang sakit, nak pastikan kita ada penyakit dan sebagainya. Okay? Kencing berdiri. Isu kencing berdiri, boleh tak kencing berdiri? Sekarang ni kalau orang lelaki lah, perempuan tak lah kan, orang lelaki ni kan, toilet semua banyak berdiri. Kadang-kadang kita nak masuk yang duduk penuh. Okay. So boleh tak kencing berdiri? Sini ditaruh seeloknya tidak. Ini khilaf. Okay. Perkara ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi dalam kitab Idaman Penuntut disebutkan bahawa pernah dilakukan, tapi menunjukkan ianya harus. Tapi sebaiknya itu bukan adabnya. So kat rumah jangan pasang tempat untuk kencing berdiri sebab itu tak mengikut adab. So kalau anak-anak kita ni penting, kita mungkin dah belajar lah kan, anak-anak kita dia tak belajar lagi. Dia dah biasa kat sekolah, dia dah biasa masuk toilet, public toilet, semua orang berdiri, dia tengok, oh boleh lah. Dan kita ajar. Seeloknya jangan kencing berdiri. Antara sebab kenapa tak kencing berdiri, dia boleh mewarisi penyakit juga. Yang kedua, percikan najis itu sendiri. Sebab kalau kita kencing berdiri, kalau dah darurat nak buat macam mana kan, maknanya haruslah. Tapi kalau kita kencing berdiri, dia tempat tu kan dekat, confirm kena punya, confirm. Lepas tu lagi satu nak istinja. Tempat kencing berdiri tak ada tisu pun, macam mana orang istinja? So kalau dah terpaksa, harus sahaja. Istinjanya tak sempurna, pakaiannya mungkin dah kena percikan najis, dah tak boleh buat solat. Ni kita ajarkan pada anak-anak kita. Kalau kita masuk toilet tengok berkecah je budak ni, ada tanda-tanda air kencing, bersepar je, beritahu. Sebaiknya duduk. Itulah yang diajarkan. Angkat kaki sebelah, jingkitkan, untuk memastikan tidak terkena penyakit kencing tak lawas. Berdehem ketika kencing selesai, kasih dia keluar habis. Ini semua antara perkara-perkara ini. Menggunakan alas kaki. Tu kat dalam toilet biasakan letak slipper. Kenapa? Untuk mengelakkan daripada adanya najis. Takut terpijak najis. Kita kalau dalam toilet tu kan, kita masuk, kita pakai dan kita cuci. Bila kita dah tahu dan tak ada najis, takut terpijak najis itu saja. Ini yang dikatakan menggunakan alas kaki. So cuba letakkan, tapi jangan letak yang yang licin lah, jatuh pula nanti. Sebab tu ada adab, bukan orang kita yang terompa dulu kan, pakai terompa, sebab terompa tu tinggi dan dia tak senang jatuh. Tengok sekarang ada terompa? Tak ada. Mira ingat kan? Masuk je keletang. Sekarang tak ada orang pakai terompa sebab terompa tinggi. Terompa tu tinggi. Sekarang kita pakai Crocs masuk toilet. Tapi dia rendah lah kan. Dia rendah. So terompa bagus. Kalau diadakan, jadi orang pun tak terkena najis-najis itu dengan mudah. Seterusnya, yang keenam, membaca doa ketika masuk tandas, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal haba'ith. dah apa belum? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan lelaki dan syaitan perempuan. Oh, ada juga ada syaitan lelaki, ada syaitan perempuan. So kita katakan di dalam tandas ini adalah tempat mereka. Tempat mereka duduk. So kita masuk, kita kata Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Bila nak baca ni? Sebelum masuk. Perlu tak angkat tangan? Bismillah. Tak perlulah.
Tak semestinya doa tu semua kena angkat tangan. Saya dalam hati minta perlindungan, auzubillahi minasyaitanirrajim pun boleh. Tapi ini yang khusus, dinamakan syaitan yang berada dalam tandas tu namanya khubus dengan khaba'is. Syaitan lelaki dan syaitan perempuan. Betul kan? Syaitan lelaki perempuan kan? Ada, sebab tu ada Pontianak. Kan? Sebab ada syaitan perempuan. Okey. Kemudian bila keluar, Yang ketujuh, membaca doa ketika keluar dari tandas, iaitu Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Aku memohon keampunanmu ya Allah. Segala pujian bagi Allah yang telah mengeluarkan kotoran daripadaku dan memberiku kepadaku kesihatan. Biasa kan? Lepas buang air mesti rasa bila ingat ingat baca alhamdulillah. Kalau tak hafal yang panjang, sikit-sikit alhamdulillah tu jadilah. Kerana ni nikmat. Buang air nikmat. Kan? Bayangkan kalau tak boleh buang air. Dulu ustaz saya pernah gurau. Dia kata kalau orang mengata-ngata dengan kau, tak payah doa apa. Doa dia tak boleh buang air sudah. Nyanyi punya kerja tu penyakit besar tu kalau tak boleh buang air. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita nikmat terlepas daripada sakit tadi. Okey, seterusnya. Yang ke-8, mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Kerana kiri merujuk kepada keburukan dan kanan merujuk kepada kebaikan. So kita masuk dengan kaki kiri sebab tempat kotor. Okey, tempat buang najis kan. Keluar kaki kanan sebab dah lega. Okey. Terus Yang ke-9, membaca doa dalam hati ketika beristinja, iaitu Allahumma qassin farji minal fawahisha wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, jagalah kemaluanku daripada perbuatan keji dan bersihkanlah hatiku dari nifaq. So doanya, doa bersihkan bukan hanya kemaluan, malah bersihkan hati. Sebab apa? Untuk ingatkan kita. Kalau zahir bersih, hati kotor semua. Tu yang kadang-kadang kesedaran tu terletak pada hati kita. Senang jaga bersih kotor apa? Kotor luar ni kita basuh nampak. Tapi kotor dalam kalau tak ada kesedaran susah nak nampak. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita tengok cermin juga kan. Bila kita tengok cermin, kita minta, ya Allah, Engkau dah cantikkan rupa aku, cantikkanlah juga akhlakku. Jadi kita selalu ingat bahawa kedudukan kita ni nak jadi baik ni bukan zahir aja, bukan batin aja. Zahir dan batin. Luar baik, dalam baik, insya-Allah. Okey. Kemudian dalam Hamisi Malaki Al-Ubudiyah Syah Bidayah Al-Hidayah ditambah beristibra dengan berdehem-dehem dan mengurut di bawah alat sulit bagi lelaki. Berdehem tadi kita dah sebut kan. Ini ditambah lagi. Okey, apa tu istibra? Keterangan hukum istibra. Yang pertama, sunat jika air kencing akan berhenti jika beristibra. Yang kedua, wajib jika kuat sangkaannya yang air kencing tidak akan berhenti melainkan dengan istibra. Kadang-kadang kita buang air ni kan, dia masih keluar lagi. Kan, dia masih keluar lagi dan ini akan menimbulkan penyakit was-was. Okey, penyakit was-was. So antara cara untuk hilangkan rasa tu ialah dengan istibra. Okey, berdehem. Okey, berdehem tu akan membantu mengurangkan sifat air kencing yang tidak tus. Okey, air kencing yang tidak tus. Kalau memang sakit betul-betul tu, pergi doktor. Okey, tanya doktor macam mana caranya. Kalau masih juga tak berhenti, nanti sekejap lagi saya sebutkan caranya. Kalau kita kencing ni kan, bila dia tak berhenti, kecuali kalau istibra, maka dia jadi wajib. Setiap kali kita kencing, kita kena istibra. Okey. Dan kadang-kadang penyakit ni pun kadang-kadang dia berhubung dengan mental kita. Kita rasa je. Rasa macam
Tengok tak ada pula. Bila tak tengok ada pula. Kadang-kadang kita pun tak tahu ni basah sebab kesan kita cibuk ke ataupun keluar lepas tu. Okay. So kalaulah kita ada rasa kita punya air kencing tak tus, ingatkan berbual pasal makan lapar. Berbual pasal buang qada hajat pun nak pergi toilet. Okey, kalaulah kita ada rasa air kencing kita tidak tus dan ada bukti sentiasa basah selepas buang air ketika kita berjalan dan sebagainya, bagi orang-orang yang berpenyakit sedemikian, okay, jangan khawatir. Anda hanya perlu beristijab sebelum menunaikan solat wajib. Caranya macam mana? Setiap kali sebelum solat, dia kena pergi toilet. Dia kena pergi toilet, kemudian apa dia buat? Buang air lah. Buang air, istibrak, apa semua. Kemudian dia kena tutup dengan sesuatu pada kemaluan dia tu. Setelah dia dah bersihkan tu, okay, tutup supaya kalau keluar pun tak kena pakaian dia. Jadi pakaian dia tidak najis. Balut dengan tisu ke, ada kain ke, taruh helmet ke, apa-apalah. Okay. Janji dia melakukan sesuatu yang tidak menjadikan air kencing terkena pada pakaian dia. Habis saja basuh, keluar terus, ambil wudu. Rasa dia keluar ke apa, jangan peduli. Okay, ini dalam isu dah darurat lah, dah sakit kan. Kalau tak setiap kali dia nak Allah keluar lagi, bila aku nak sembahyang. Kan? Terus tutup. Pastikan yang tidak meleleh, tidak terkena pakaian. Terus ambil wudu. Satu kali wudu untuk satu solat fardu sahaja. Okay, sembahyang zuhur. Tapi kalau nak sembahyang sunat lepas tu okey, no problem. Okay, nak sembahyang sunat lepas sunat banyak kali pun tak apa. Lepas tu bila nak sembahyang asar lagi, buat benda yang sama. Masuk toilet, bersihkan, sebab dia ada penyakit yang kencing tak tus. Okey, itu caranya. Okey, setelah kita lakukan istibrak dan sebagainya. Okey. Teruskan. Permasalahan. Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi berkata dalam At-Tanbih dan Imam Nawawi menyebutkan dalam Syah Al-Muzahab bahawa tidak menyingsingkan pakaian sebelum dekat dengan tanah atau tempat buang air adalah sunat menurut ittifaq ulama. Maknanya kalau kita nak sing-sing pakaian tu bila dah dekat-dekat nak masuk lah, tak payah jauh-jauh. Sunatnya tu dah dekat barulah kita sing-sing. Takut kena air, percik dan sebagainya. Jangan daripada jauh, tak. Semua orang dah tahu dah. Lagi berapa jauh 3 tingkat nak pergi toilet dia dah sing-sing dulu. Itu tak sunat. Tanbih. Jima' tanpa istinja. Haram jima' setelah membuang air kecil tanpa beristinja atau setelah buang air kecil beristinja dengan batu kerana masih ada najis di kemaluannya jika dia berjima'. Okay, jadi dalam kitab Buqyah Al-Mustarsyidin disebutkan bahawa kalau nak melakukan jima' mesti istinja. Okay, dan istinjanya kena dengan air. Kerana apa? Masih ada najis. Takut najis transfer pula dekat kemaluan pasangan kita dan menjadikan dia bernajis. Jadi itu antara adab juga, okay, yang perlu dijaga. Okay, wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti sampai situ untuk malam ini. Okay, insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Okay. Sekarang kita buka pada soalan-soalan sekiranya ada, sama ada daripada para penonton, yang ada 14 orang hari ini, ataupun yang 5 orang yang berada dengan saya hari ini. Kalau ada soalan dipersilakan. Tak ada? Yes.
Itu penyakit. Itu penyakit. Kalau dah sampai macam tu, dia kena pergi doktor lah. Kan? Sebab dia sendiri rasa dia tak bersih sentiasa. So penyakit seperti OCD, kadang-kadang dia memberikan kesan psikologi. Dia tak pernah rasa puas hati dengan apa yang dia hadapi. So this one is penyakit. Antara caranya ialah dengan banyak baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. So penyakit ni namanya penyakit waswas. Apa kerjanya? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswis, memberikan rasa ragu-ragu dalam hati manusia. Apa nama jin ni? Al-Khannas. Al-Khannas. Memang ganas tu. Al-Khannas. Ya, kita yang kita baca doa. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Daripada jenis golongan dia ada dua, satu jin, satu manusia, kan? Kadang-kadang kan kita dah tetap kan nak buat sesuatu, tiba-tiba manusia datang. Betul ke kau nak buat macam ni? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tiup kan kat muka dia, qul a'udzu birabbin nas. Dia pun heran ni kenapa macam ni tok bomo. Macam tu kita sembuhkan sikit kat muka dia. Khannas. Dulu ada kumpulan metal nama dia Sil Khannas. Nama setan tu. Yuwaswis fi sudurin nas. Mereka punya kerja mewaswaskan hati orang. So ini antara penyakit. So dalam isu-isu psikologi ni kan, ada ayat-ayat tertentu yang kita boleh amalkan. Tapi ni semua kita kena faham kadang-kadang ni semua terbalik kepada dia bukan magic tau. Ada orang ingat dia baca ayat ni je terus dia berubah, terus dia baik, terus dia gini. Tak, benda ni ada kaitan dengan mental health. So dia kena jalan selari, gunakan ayat-ayat suci Al-Quran, doa-doa yang diajarkan. Pada masa yang sama, usahakan bagaimana nak meningkatkan dia punya kewarasan. Jadi ada orang mungkin cepat, ada orang mungkin lambat. Kita jangan putus asa ataupun cepat kata tak jalan pun, baca Quran pun tak jalan. Okay. Tak semestinya macam tu. Allah nak uji kita kadang-kadang. Ada orang immediately baik, ada orang makan masa. Sebab Allah nak tengok kesabaran kita, ketabahan kita dan sebagainya. It's not going to be like everything is like baca Quran je magic, baca Quran je magic. Kan? Kita jangan macam tu. Mungkin belum masanya. Dan Allah itu tahu. Okay? Kenapa ayat ni dengan dini boleh jadi, dengan dini tak boleh jadi? Sebab ujian yang Allah berikan tu berbeza. Ya, silakan. Saya ada soalan out of topic. Tapi something kemuskilan. Baiat tu betul. Apa itu baiat? Ada yang baiat dia suruh zikir 33. Sebenarnya datang dari mana? Dari Rasulullah atau? Tu Zaid kurang pasti. Zaid nak ke apa? Ketentuan. Ambil baiat. Mubarak boleh jawab? Azmi ada baiat mana? Saya pernah dengar macam Syekh Syam turun ambil baiat. Baiat Amir pun tak berapa mahir sangatlah kat benda-benda ni. Benda-benda baiat ni. Baiat ni macam satu perjanjian. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal ada namanya Bai'atul Aqabah. Okay? Bai'atul Aqabah. Perjanjian setia tau. Okay? Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi berdakwah di kota Mekah dan melihat penolakan daripada golongan-golongan orang-orang Mekah. Musim haji datang orang-orang daripada Yathrib ataupun yang sekarang dikenali sebagai Madinah. Yathrib itu adalah nama asal Madinah.
Datang. Jadi pada pertama kalinya itu sekumpulan orang ini Rasulullah ajak masuk Islam dan mereka buat bai'ah bahawa mereka akan menyokong Islam, menyokong Rasulullah. Malahan mereka balik dan menyebarkan Islam. Itu bai'ah yang kita tahu. Kata Zaid tadi kata apa? Bai'ah zaman Rasulullah itu yang bai'ah yang kita tahu yang dilakukan. Sementara istilah bai'ah yang digunakan oleh ahli-ahli tarikat. Okey, ahli-ahli tarikat. Dia ada persamaan dengan ijazah juga. Okey. Ada persamaan dengan ijazah. Iaitu biasanya kalau dalam bahagian tarikat ni kan, kita bai'ah dengan satu tarikat, okay, yang kita akan mengamalkan amalannya, dan untuk memastikan kita melaksanakan bai'ah tersebut ada jumlah-jumlah azkar, zikir-zikir yang perlu dibuat setiap hari. Ada yang sampai 1000 la ilaha illallah satu malam, ada yang begitu, untuk mendapatkan faedah daripada tarikat yang sedemikian. So ada asalnya ada. Tapi perlu tak kita ambil bai'ah? Ni masing-masing lah. Nak ambil bai'ah nak apa? Jangan sampai terbebani. Okey, jangan sampai terbeban. Amalkan dulu amalan yang kita boleh bawa dulu. Kalau boleh teruslah, tak apa. Sebab tarikat ni dia membawa kita kepada jalan mendekatkan diri pada Allah saja. Okey. Dia ajar bacaan-bacaan yang telah diamalkan oleh para aulia, yang terbukti mereka ini lebih dekat dengan Allah daripada diri kita. So kita boleh ambil kalau kita rasa kita mampu. Tapi takut kalau belum apa-apa dah ambil bai'ah ataupun ijazah kemudian tak amalkan, ataupun terus jadi lengit, buat banyak-banyak kan, lepas tu dah penat lah, terus tak buat pun tak ada guna juga. Jadi tak perlu berebut-rebut lah, bai'ah sana, bai'ah sini, bai'ah ni. Amalannya dah buat belum? Kita punya azkar yang basic jangan putus dulu. Dah mampu, ambil. Nak baca 1,000, 2,000, 10,000, fadal, boleh. Tapi yang harian, yang setiap waktu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, dan dilengkapkan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Kan? Itu jangan tinggal dulu. Azkar pagi kita, kalau yang baca Wirdul Latif, baca Wirdul Latif, hari-hari buat dulu. Okey. Bacaan surah Yasin kita, buat dulu. Bacaan ayat kursi selepas solat, jangan putus. Ini semua kita amalkan dulu. Dah mampu, naik lagi. Sehingga kan lidah kita sentiasa basah dengan azkar. Bila kita baca, so hilang kita punya keinginan pada benda-benda yang lain. So ada. Itu dia. Yang dah mampu bolehlah cari satu jalan yang konsisten. Yang penting perlu konsisten. Okey? Toilet yang dah sekarang Habib pun kata kalau rumah baru, kalau boleh try to position the toilet tak mengarah kiblat atau ke belakang kiblat. Yang dah ada sekarang ni kita Habib kata kan lebih baik kalau jangan sampai menyusahkan. Jangan sampai menyusahkan. Takut balik diorang pusing, engkau berterabur benda lain. Jangan sampai menyusahkan. Sekiranya kan tadi kata yang sebaiknya jangan. Tapi kalau dah macam tu toiletnya, biarkan je lah. Biarkan je. Tapi kalau kita nak buang air besar, kan kita duduk depan tu betul-betul kiblat. So kita sengit lah. Boleh. Itu salah satu cara ni. Kita sengitkan badan kita. Tapi jangan sampai kita sengit bersepah. Itu kena jaga. jadi betul tu kita boleh sengitkan. Boleh sengitkan
pastikan jangan terbuka sudah. Kita tu suruh basic. Ya. Toilet itself dah susah. Toilet bowl mana? Dalam pipe. Oh, kontraktor. Fendi tak ada, kalau tak boleh tanya okay. Sebab nak dia punya lubang dan sebagainya lah. Maknanya boleh, kalau baru nak renovate boleh. Tapi kalau dah renovate, it's not easy lah. Tak perlulah nak spend beribu-ribu untuk buat benda. Tapi kalau rumah baru boleh. Dia dah buat baru dia belajar. Tak apa. Yes, Ada ada. dua soalan daripada 2 minggu lalu. Satu daripada saudara Hazim. Oh, yang mana satu? Aku Mubarak cuba cari soalan dia tapi tak boleh dapat dalam chat. Dan lagi satu tentang kucing. Yang dia berbunyi. Kucing. Ya Allah. Kucing kita tunda minggu depan lah Panjang kita kucing ni. Yang lagi satu tak tahu apa Saya cuba cari daripada video. Okey. So ingatkan saya minggu depan. Okey. Mungkin dia pun tak masuk channel ni, dia masuk channel lama. Okey. Okey, so dengan itu kita akhiri kelas kita pada malam ini insya-Allah. So Mubarak ada apa doa kat sini, tukar dia ni. Okey. Siapa baca doa hari ni insya-Allah? Baca lah tengok kena. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabatin lana fi dinina. Ma'a ahlil musyrik unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نبقى بخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقد أنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله المصطفى من إلى حق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرب اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمر وأساق وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عجما آمين رسما فضلا وجد منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوء بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوء بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد الشمس والحمد لله في البدء والثناء آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.